Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ahlan wa sahlan buat semua tuan-tuan puan-puan yang bersama-sama. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang bagi salam, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Jom sama-sama kita teruskan bersama-sama untuk kita nak teruskan, insya-Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam. Terbaik semua yang bersama-sama, ahlan wa sahlan. Buat semua, insya-Allah. Semoga Allah kurniakan keberkatan di dunia dan di akhirat. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, jom. Okey, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan puan-puan. Okey, waalaikumsalam pada yang bagi salam. Okey, Haji Atik Mustafa, Nurmala, Kak Azimah Hamidah, Nur Aida Rahimah Syahsia, Kak Nursia Yunus, Kamalia Ismail, okey, Kak Fatimah B, Nur Aini Musa, Nurizan Azizi, Majindra Adimah Mariani dan semua. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ros Damia Mariani Narlisa Sofia. InsyaAllah kita bagi beberapa minit sebelum kita nak mulakan kita punya tadabbur surah Al-Alaq pada pagi ini. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Terima kasih pada yang dah bersama, pada yang dah share. Jom pakat-pakat ajak kawan-kawan kita, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey, baik. Silakan masuk. Okey, terbaik semua yang bersama-sama pada pagi ini. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan buat semua tuan-tuan puan-puan, insya-Allah. Okey, jom sama-sama kita teruskan untuk kita punya slot pada pagi ini dengan sama-sama kita istighfar sama-sama, insya-Allah ya. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan buat semua tuan-tuan puan-puan yang bersama-sama di pagi ini, insya-Allah, dari utara, selatan, timur dan barat, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, insya-Allah. Okey, saya faham ramai tunggu dari jam 9 tadi. Mohon maaf atas kelewatan. Okey. Baik, jom sama-sama kita teruskan dengan kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah ya. Boleh? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Alhamdulillah. Waalaikumsalam pada yang bagi salam. Silakan masuk pada baru join. Tahniah dan terbaik semua yang bersama pada pagi ini.
Mudah-mudahan Allah kurniakan berkat rahmat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Terbaik semua yang bersama-sama. InsyaAllah saya doakan semoga dikurniakan rahmat keberkatan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Okey, jom sama-sama kita mulakan pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan semoga Allah kurniakan rahmat keberkatan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Okey, tahniah buat semua yang bersama-sama pada pagi ini. Anda semua terbaik. Waalaikumsalam, pandai bagi salam. Terima kasih pada yang dah share. Dan insya-Allah pagi ini kita sama-sama kita nak tadabbur surah Al-Alaq, surah wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sama-sama, mudah-mudahan sama-sama kita niat kita nak belajar kerana Allah. Sama-sama kita berniat, insyaAllah kita nak tambah ilmu untuk kita, insyaAllah. Boleh semua? Terbaik. Okey, jom sebelum kita nak mulakan, jom sama-sama kita pakat-pakat tekan button love dan sama-sama kita ucapkan tahniah buat semua kawan-kawan kita yang bersama pada pagi ini, insyaAllah. Alhamdulillah, terbaik semua. Okey, jom sama-sama kita mulakan slot kita pada pagi ini dengan kita selawat Al-Mubin, kita selawat Tafrijah dan kita terus mulakan, insyaAllah. Yes, satu round selawat Tafrijah, insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahu Akbar. Terbaik semua, insyaAllah. Jom kita mulakan sama-sama dengan Ustaz. Maaf, boleh share ke? Boleh, tak ada masalah. Kak Ainul Mardiah. Okey, boleh, tak ada masalah. Boleh kongsi. Kita niat kita nak berkongsi. Okey, kita niat kita dakwah. Okey, dengan kita bersama-sama, mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahli dakwah, menjadi ahli zikir, tuan-tuan puan-puan, ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, pada bagi salam. Jom. Okey, pagi ni boleh share. Ada yang tanya boleh share ke? Boleh, tak ada masalah. Senyum Kak Rasdamia kata. Okey, baik, insya-Allah. Okey, jom sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Quran. Kita niat kita nak hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kita buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah, ya. Slot kita pagi ni sekejap je, tak lama. Jadi tuan-tuan dan puan, kita sama-sama tumpukan perhatian, okey, sikit yang bermanfaat lebih baik daripada banyak yang tidak istiqamah. Okey, jom sama-sama, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, kali ni jom sama-sama kita lagi sekali kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan buat kedua ibu bapa kita, sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terbaik semua insya-Allah. Okey, semua dah tak sabar ke? Nak tadabbur surah Al-Alaq insya-Allah. Hari ni sambil kita membaca, kita nak tadabbur sikit biar sekejap tapi padu. Boleh insya-Allah ya. Alhamdulillah. Okey. Haji Nur Hashmi, Aisyah Darus, okey, Kak Siti Halijah, sama-sama kita nak berkongsi pada pagi ni. Kita semua, saya pun masih belajar insya-Allah ya. Baik, alhamdulillah. Okey. Okey, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat, keberkatan dunia akhirat tuan-tuan puan-puan Saya nak pesan satu benda, tuan-tuan puan-puan hati-hati dengan skamer ya. Sebab ada yang skamer bernama Hisham. Dia ada dalam komen kita tadi. Okey, Hisham. Rupanya dia ni walaupun kita dah block dah banyak kali, dia ada banyak akaun. Dia buat akaun baru. Ni skamer tuan-tuan puan-puan Skamer. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan, kami tidak melantik mana-mana ejen ataupun wakil kami yang untuk buat minta sumbangan ni tuan-tuan puan-puan. InsyaAllah kita akan buat secara rasmi pelantikan ejen Family Mengaji 1010, tetapi bukan akan sampai masanya insya-Allah. Okey. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya mari kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berkumpul pada pagi ini. Hari-hari kita mau syukur. Hari-hari kita mau syukur kerana apa? Kerana Allah akan gandakan apa yang kita syukur itu. Kalau kita syukur kita ada kasih sayang, Allah akan tambah lagi kasih sayang. Kalau kita syukur kita ada kesihatan, Allah akan tambah lagi kesihatan tu. Kalau kita syukur kita ada rezeki harta, Allah akan tambah harta tu lagi. Kalau kita syukur kita diberikan nikmat untuk beribadah, Allah akan tambah lagi nikmat supaya kita ibadah. Kita akan dapat apa yang kita syukuri. Itu ayat poin pertama pada pagi ni. Belum mula. Okey. Kita akan dapat kita akan ditambah dengan dan dapat apa yang kita syukuri pada pagi ni. Kita syukur, Allah akan tambah. Kita syukur, Allah akan tambah lagi dan lagi insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, pagi ni kita akan sama-sama untuk kita nak membaca, bukan hanya sekadar membaca, kita nak ulang kaji tajwid dan kita nak tadabbur surah Al-Alaq. Okey, surah Al-Alaq ni kita biasa dengar. Surah Al-Alaq ni kita kita dah biasa. Jadi insya-Allah hari ni okey, kita baca dulu satu round surah Al-Alaq dan insya-Allah surah Al-Alaq ni dia ada dua penceritaan. Dia ada dua jalan cerita. Kenapa dia ada dua jalan cerita? Okey. Pertama, okey, yang pertamanya bermula ayat 1. Okey, bermula dari ayat 1 hingga ayat 5 menceritakan tentang keperluan untuk kita mengkaji, untuk kita membaca. Sebab Iqra' ni bukan baca semata-mata. Maksud Iqra' ni adalah kita membaca alam, kita membaca diri kita. Sebab surah Al-Alaq ni rentetan daripada surah At-Tin yang atas ni kita dah masuk. Okey, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah dah bagi kita, Allah dah cipta kita dengan sebaik-baik kompartmen. Kompartmen begini Okey, Allah dah cipta kita dengan sebaik-baik kejadian.
Jadi macam mana kita nak gunakan sebaik kejadian dalam surah At-Tin ni Allah dalam kehidupan kita. Jadi Allah bagi tahu caranya dekat dalam disusun caranya di dalam surah Al-Alaq. Okey. Ayat pertama sampai ayat yang kelima menceritakan tentang perintah Allah perintahkan untuk kita membaca, berfikir, mengkaji. Itu cerita tentang bahagian pertama. Bahagian yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19 menceritakan tentang berkaitan sikap ataupun perangai Abu Jahal yang suka ganggu Nabi solat depan Kaabah. Okey. Boleh insya-Allah. Ini cerita tentang dua kisah utama di dalam surah Al-Alaq. Okey, keperluan ayat pertama sampai ayat ke-6 kita bagaimana kenapa keperluan untuk kita membaca ataupun mengkaji. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19 cerita tentang sikap orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, sifat Abu Jahal yang suka mengganggu Nabi. Okey, sebab kena ingat di Mekah ada dua jenis abu. Okey, bukan abu mayat, abu. Okey, Abu Jahal dan Abu Talib. Okey, dua jenis abu. Kita memandang di dunia ini juga ada dua jenis abu. Okey, baik. Okey, jom kita baca dulu satu round. Dah baca satu round, insya-Allah nanti kita akan tadabbur sama-sama ya. Boleh semua? Ready? Okey, alhamdulillah buku sediakan dengan buku catatan masing-masing. Walaupun tak baca dah lagi, saya dah cerita tentang sinopsis tadi. Okey, baik. Ready sama-sama? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ready semua? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita baca full dulu, lepas ni kita akan bedah satu-satu part ya. Okey. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, kenapa dia qa tu? Okey. Qa tu dia qalqalah. Tetapi qalqalah ni dia ada volume of the bunch. English pagi Okey, dia ada jenis-jenis lantunan. Kalau huruf qalqalah dia 5 huruf qalqalah, ba, jim dan qaf, ta. Kalau huruf qalqalah di tengah-tengah ayat, dia sikit saja melantun. Iqa. Okey. Zoom. Baik, alhamdulillah. Okey. Kalau huruf qalqalah tu, qalqalah ni kena kita lebih dalam lagi. Qalqalah ini dia ada dua jenis lantunan. Okey. Tiga jenis lantunan. Apabila huruf qalqalah berada di tengah-tengah, dia tidak melantun kuat seperti mana apabila berhenti ataupun di hujung. Okey, dia tak kuat. Okey, jadi kita jangan baca iqa kuat sangat, tekan dia sikit je. Iqa, tapi jangan tambah baris. Iqa itu tambah baris. Iqra, macam tu ya. Okey, dengar saya baca sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beza. Iqa, laqa. Beza dia punya melantun melantun yang qalqalah sughra ataupun qalqalah kecil apabila huruf qalqalah berada di tengah-tengah ayat. Jadi jangan kuat macam di hujung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ada nak minta zoom lagi ke? Kita nak zoom lagi, insya-Allah. Saya cuba, mudah-mudahan ya. Okey, seulang balik insya-Allah ya. Okey, kita baca daripada awal. Kita baca dulu satu round ya, tuan-tuan puan-puan Okey, sambil kita baca kita tadarrur. Okey. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته ulang balik minta maaf كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن شاء الله. Okey, baik, alhamdulillah. Okey. Baik, alhamdulillah. Kita sama-sama kita nak tadabbur sikit tentang dan kita nak baca tentang terjemahan tentang surah Al-Alaq pada pagi ni insya-Allah. Okey. Dalam ayat pertama diceritakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum kita nak cerita tentang tadabbur, kita nak cerita tentang kenapa surah ni diturun. Kenapa disebabkan asbabun nuzul ataupun sebab penurunan surah Al-Alaq ni. Okey. Sebab penurunan surah Al-Alaq yang kita dah baca tadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pada ketika itu iaitu pada saat yang mana masyarakat yang paling teruk sehingga tentera Rom dan Parsi pun tak nak takluk masyarakat ini, kota ini kerana masyarakat yang dipanggil sebagai masyarakat jahiliah. Nak ceritakan teruknya masyarakat jahiliah ni, tentera Rom dan Parsi pun takut nak takluk masyarakat ni. Kerana mereka mengamalkan amalan-amalan jahiliah. Okay, mereka membunuh kanak-kanak kecil, mereka membunuh kanak-kanak kecil, mereka sembah berhala, okey, mereka apa lagi, mereka hambakan perempuan dan mereka suka menipu. Nak cerita rosaknya masyarakat jahiliah ni, dan pada ketika itu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi ilham untuk mencari penyelesaian, untuk berfikir. Dan Allah ilhamkan Nabi SAW untuk naik ke satu bukit ataupun dipanggil sebagai gunung pun ada juga, ataupun dinamakan sebagai bukit Jabal Nur. Okey, Jabal Nur ataupun bukit bercahaya, kerana apabila waktu malam pun kita akan nampak bukit tu bercahaya. Okey, dinamakan Jabal Nur, Bukit Nur. Dan di atas bukit itu terdapat satu gua kecil yang dinamakan sebagai Gua Hira. Jadi tuan-tuan perempuan, siapa yang dah ada rezeki naik atas bukit itu, seronok sangat. Kalau orang yang sihat, naik lebih kurang dalam 30 minit ke 40 minit sahaja untuk naik ke bukit tu. Naik di atas Jabal Nur tu, dia ada 7-Eleven dekat atas tu, ya. Dia ada 7-Eleven dekat atas tu. Jadi siapa yang nak beli pisang ke, siapa nak beli air ke, nak beli hot cup pun ada dekat atas tu 7-Eleven.
Okey. 7-Eleven-nya janganlah serai sangat pagi-pagi ni. Okey, gurau. Atas tu ada orang jual, orang Bangla. Atas tu ada orang Bangladesh jual. Okey. Baik, okey, balik kepada Gua Hira. Apabila Nabi SAW memikirkan macam mana nak bantu, macam mana nak selesaikan masalah umat orang jahiliah ni, kan? Maka Allah ilhamkan Nabi untuk keluar daripada masyarakat untuk duduk di atas Gua Hira. Dan waktu tu Nabi SAW didatangkan malaikat Jibril dalam keadaan rupa yang sebenar. Okey, rupa yang sebenar, sehingga Nabi ketakutan. Okey, Nabi ketakutan, dan malaikat Jibril datang dalam keadaan memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, malaikat Jibril datang peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam psikologi, kalau orang tu sedang takut, maka kita peluk orang tu. Okey, kita peluk orang tu, ya. Kalau orang tu takut, kita peluk orang tu. Okey, kalau anak-anak takut, kita peluk anak kita. Okey, supaya nak hilangkan takut. Kalau isteri takut, kita peluk isteri. Kalau suami takut, kita peluk suami juga, ya. Jadi psikologi, kalau orang takut, kita peluk dia. Dan waktu Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril sampai utuskan, sebab tugas malaikat Jibril iaitu sampaikan wahyu. Okey, malaikat Jibril utuskan sampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Okey, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca ni dari segi tersuratnya adalah kita faham baca, belajar, tetapi dari segi tersiratnya iaitu kita kena mengkaji, kita kena berfikir, kita kena menulis, kita kena berbincang. Subhanallah. Okey, maksudnya Allah, selepas Allah bagi tahu, okey, di dalam surah Al-Alaq, surah At-Tin yang kita baca sebelum ni, apa dia? Allah kata apa? Okey, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey, sesungguhnya manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Okey, jangan serai sangat pagi ni, kan. Semua duk fikir 7-Eleven dekat atas tu, kan. Ada orang buka kedai kecil kat atas tu. Okey. Lepas Allah dah cerita tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey, kata mufassir, Allah dah cerita tentang manusia ni, Allah ciptakan sebaik-baik kejadian. Okey. Tetapi tidak cukup dengan sebaik-baik kejadian bila mana kita tidak taat perintah Allah. Okey. Thumma radadnahu asfala safilin. Kita sendiri akan merosakkan diri kita. Nak mengelakkan daripada kita merendahkan martabat kita, caranya adalah dengan kita kena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dapat faham dia punya synchronize? Betul ke synchronize? Dia punya rentetan penceritaan ada kaitan dengan surah ni. Jadi untuk kita yang Allah kurniakan kehebatan manusia, okey, yang Allah berikan wahyu kepada kita, kalau kita tidak membaca, kita tidak menambah ilmu, kita tidak berkreativiti, kita tidak berfikir, maka kita hanya akan jadi manusia semata-mata. Tetapi Allah nak upgrade diri kita. Allah perintahkan untuk kita membaca dengan syarat, dengan kita belajar atau membaca itu, dia akan membuatkan kita lebih mengenal Al-Khalaq, iaitu Allah yang menciptakan kita. Sinopsis, yes. Terima kasih kakak saya Rasimah Bahrudin, kan. Dia pukul 9 mesej saya, "Dek, tak ada ke slot pagi ni?" kan. Okey, jadi ustaz boleh beli unta, ustaz. Okey, jadi dengan ilmu yang kita belajar ilmu sains ke, kita belajar ilmu menjahit ke, kita belajar ilmu masak ke, kita belajar ilmu lipat baju ke, kan. Kita belajar apa-apa ilmu itu akan buatkan kita dekat dengan Allah. Subhanallah, hebatnya, kan. Itu dari segi tersuratnya. Dengan kita belajar, kita membaca, maka kita akan
mengingat kepada Al-Khalaq, okey, iaitu kepada pencipta. Okey. Yang tersiratnya adalah Allah perintahkan untuk kita berfikir. Allah perintahkan kita untuk mengkaji. Bila kita berfikir, kita mengkaji, kita tengok langit, kita akan membaca dengan pandangan kehebatan kepada pencipta. Subhanallah, hebatnya Allah cipta langit, tak ada tiang, tak jatuh-jatuh. Hebatnya langit, ya Allah, hebatnya Allah. Kita tengok pokok boleh tumbuh dengan cantik. Ya Allah, hebatnya cantik pokok ni. Hebat Allah pelihara pokok. Kita nak jaga pokok 5-10 batang pun tak mampu. Allah bukan jaga pokok, Allah jaga hutan satu dunia ni. Subhanallah. Bila kita tengok ikan dekat pasar, ya Allah, hebatnya ikan kat pasar. Okey, lepas kita siang, kita goreng, kita boleh makan. Lagi best, ekor ikan tu rangup, kita gigit, kerak bunyi. Subhanallah, hebatnya Allah. Allah bukan hanya bagi jaga ikan tu saja. Allah jaga ikan yang ada dekat laut, bahkan ikan yang dekat laut dalam yang berlampu tu pun Allah jaga. Kan? Bila kita tengok manusia, ada perempuan, ada lelaki, hebatnya Allah. Ada manusia yang ada berpasangan, tak berpasangan, hebatnya Allah. Ada keluarga, hebatnya Allah. Kan? Nak cerita yang kita pandang, kita mengkaji, dan itu semua akan menjurus kepada Al-Khalaq, iaitu pencipta. Dapat setakat ni? Boleh ya? Kalau nak cerita tentang sirah, bagaimana Nabi dapat wahyu pertama, Nabi turun pada Gua Hira, panjang cerita tentang perempuan. Okey, itu dari segi tentang bacalah, mengkajilah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi bila kita tengok kehebatan kat dunia, kita kena kembalikan kehebatan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ikan di sungai kat Wati Tahir kan. Okey. Bila kita tengok kehebatan yang ada, kita puji kelebihan yang ada, setiap tu kita kena kembali kepada Allah. Subhanallah, hebat kan? Itu adalah cara pandang orang mukmin. Cara pandang orang beriman, dia akan pandang everything from Allah. Okey? Everything to Allah. Okey, hebat subhanallah. Allah ciptakan kita, Allah bagi nafas setiap hari non-stop. Okey, Allah bagi nikmat kan. Allah bagi tangan, mata, kaki, telinga, okey, akal. Dan Allah bukan bagi nikmat, Allah bagi kelebihan untuk kita gunakan nikmat tu. Allah bagi mata, Allah bagi nikmat melihat. Allah bagi telinga, Allah bagi nikmat mendengar. Allah bagi mulut, Allah bagi nikmat bercakap. Okey. Allah bagi hati, Allah bagi nikmat merasa. Kan? Allah bagi akal, Allah bagi nikmat berfikir. Sebab apa? Dapat nikmat dan dapat kelebihan untuk menggunakan nikmat tu dua perkara berbeza. Ada orang yang dia ada mata, dia tak boleh tengok. Ada orang yang dia ada telinga, tak boleh dengar. Dan ada orang dia ada mulut, tak boleh cakap. Okay? Ada orang yang ada akal, dia tak boleh fikir. Orang gila. Kan? Jadi, dua perkara nikmat tu. Kita pun cerita ayat pertama ni tentang perempuan ni. Belum masuk ayat kedua lagi. Subhanallah. Okay? Okay. Dan seterusnya. Khalaqal insana min alaqa. Okay? Dan Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Allahu Akbar. Okay? Allah ciptakan kita dari segumpal darah. Kan? Manusia mengkaji manusia ni dia jadi macam mana? Daripada telur ke, kan? Daripada mana ke? Allah dah bagi tahu dalam Quran. Allah ciptakan manusia daripada segumpal darah. Okay? Daripada embrio, kan, bertukar sampai jadi bayi dalam placenta. Bahasa sains pagi ni ya. Okey. Okey. Jadi Allah ciptakan kita daripada segumpal darah. Kalau kita ikut logik, segumpal darah depan mata kita, tengok tak jadi apa gitu, kan? Tetapi hebatnya Allah ciptakan manusia dengan dari segumpal darah. Dan daripada segumpal darah tu Allah ciptakan kita menjadi bentuk bayi. Dan Allah selepas 4 bulan Allah tiupkan roh. Lepas tiap 4 bulan Allah tiupkan roh, jantung kita berdegup, kan?
Lepas tu ibu boleh merasa ada kandungan. Okey, ibu biasanya dia akan minta ayah, bang, cuba dengar perut ni, dengar tak baby, jantung baby duk dak. Itu biasa tuan-tuan perempuan okey, bila cakap macam tu rindu nak mengandung, ya tak? Okey, tak apa, kalau tak mengandung pun tak apa, yang penting mengandungi. Okey, jadi daripada Allah ciptakan daripada segumpal darah, daripada situ kita muhasabah. Kita ni tak ada apa-apa. Bukan Allah ciptakan sahaja, bahkan Allah bagi rezeki lagi. Allah jaga kita lagi. Subhanallah. Okey. Yang ketiganya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, kajilah, fikirlah dengan Tuhanmu yang mulia. Maksudnya, bila kita mengenal dunia, bila kita membaca, bila kita bertambah ilmu, maka kita kembalikanlah segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikanlah segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, kalau kita tengok hebatnya sesuatu tu, maka kita kembalikan. Subhanallah, Allah izinkan benda tu jadi hebat. Kan? Okay, kalau orang puji kita, Masya Allah, Ustaz Firdaus handsome-nya, dah lah handsome, bla 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 kan. Maka Ustaz Firdaus kena jawab apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah segala pujian, ini adalah kurniaan dari Allah. Kan? Macam tak kena pula contoh tu. Okay, jadi kita bacalah, kita kajilah, dan setiap ilmu yang kita belajar, dia akan menjurus kepada kita nak kenal Allah juga. Okay? Dan seterusnya, allazi 'allama bil qalam. Okey. Dan dengan melalui baca tu, melalui Allah mengajar manusia melalui ilmu yang ditulis di dalam buku, kan? Ilmu ni dia terbahagi kepada banyak. Ilmu kita belajar dengan guru, ilmu melalui pengalaman pun ilmu juga. Ilmu melalui buku pun ilmu juga. Okey? Ilmu melalui ilham pun ilmu juga. Tetapi sebagai ilmunya kita dapat daripada guru. Itu ilmu yang paling terbaik. Okey? Jadi allazi 'allama bil qalam. Sebab itulah ilmu ni dia kena catat dekat melalui pen. Perlu dicatat. Sebab apa? Sebab itu adalah sunnatullah orang belajar. Okey? Orang alim, mereka akan catat daripada ilmu yang belajar. Dan terusnya, allamal insana ma lam ya'lam. Okey? Dan Allah mengajar kita dari kita tak tahu kepada kita tahu. Okey? Daripada kita tak tahu, daripada kita tak tahu hingga kita tahu. Okey, bacalah dengan apa yang ditulis. Okey, bacalah apa yang kita tengok di semesta alam ni, baca dan kajilah. Okey, khalaqal insana min 'alaq. Baca dan kajilah dengan alam yang ada ini. Okey, supaya kita berfikir. Okey, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah perintahkan untuk kita, bukan hanya sekadar kita baca, dan Allah perintahkan untuk kita ajarkan apa yang kita tahu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan kita, Allah perintahkan untuk kita ajarkan apa yang kita tahu. Sebab apa? Sebaik-baik manusia adalah kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Okey, baik, insya-Allah. Jadi setakat ayat yang kelima ni, apa yang kita faham adalah apa maksud membaca. Membaca ni bukan hanya sekadar kita membaca buku. Membaca ni maksudnya adalah kita membaca melalui anggota kita, mata kita, telinga kita, akal kita. Okey. Dan yang keduanya, membaca ni maksudnya adalah kita mengkaji, kita analisa, kita mengambil pengajaran daripada apa yang alam, membaca dengan alam, membaca dengan panca indera, membaca dengan tulisan. Okey, baca, kaji, amal dan sampaikan. Terbaik Kak Fazilah, insya-Allah, subhanallah. Okey, ini
kita kena faham. Okey, ini yang kita kena faham. Subhanallah. Okey. Okey. Okey, seterusnya ayat yang ke-6, kalla innal insana la yatgha. Dengan tidak belajar dan dengan tidak membaca, maka manusia itu akan menjadi melampaui batas. Dia akan jadi melampaui batas. Okey, dia akan ikut apa yang dia suka, kan. Okey, dan dia akan buat perkara yang di luar daripada SOP yang Allah tetapkan. SOP. Luar daripada apa yang Allah syariatkan. Okey. Terusnya, ar-ra'ahu istaghna. Sebab apa? Dengan dia tak belajar, dia akan rasa dia sempurna. Sebab itulah bahaya bila kita tak belajar. Kita akan rasa kita bagus. Okey? Nampak bagus itu bagus. Tetapi lagi bagus kalau betul-betul bagus. Kan? Okey? Nampak hebat itu bagus. Tetapi lagi bagus kalau betul-betul hebat. Penting kita kena belajar. Sebab apa? Kalau kita tak belajar, kita akan melampaui batas. Dan kita akan rasa kita seolah-olah macam kita bagus. Macam tuan-tuan perempuan cakap saya bagus, kan. Ustaz Fidah guru terbaik. Saya pun masih belajar. Saya tak ada apa-apa, tuan-tuan perempuan. Saya ni budak baru nak hidup. Tak pandai. Masih banyak lagi nak kena belajar. Okay, seterusnya ayat ke-8. Okay. Inna ila rabbikar ruj'a. Kenapa kita kena belajar? Sebab kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tempat Allah kita kembali. Kita rasa kita hebat kat dunia ni pun, last sekali kita nak mati juga. Kita rasa kita hebat, kita pandai, kan. Last sekali kalau Allah tak izin, tak guna juga. Sebab itulah penting untuk kita belajar. Setiap hari kita kena belajar walaupun satu ilmu. Terus, ara'aital ladzi yanha. Okey. Ini cerita tentang orang yang menentang Nabi. Ara'aital ladzi yanha. Okey. Orang yang menentang Nabi. Siapa dia? Abu Jahal. Okey. Abadan idza shalla. Saat Nabi SAW nak melaksanakan solat di Kaabah. Siapa yang ganggu Nabi saat melaksanakan solat di Kaabah, iaitu Abu Jahal. Tetapi usaha ni tidak mampu untuk menakutkan Nabi untuk taat perintah Allah. Diceritakan Abu Jahal dia ambil batu besar, dia nak baling Nabi. Dia duduk kat atas Kaabah tu, dia nak baling batu kepada Nabi. Maka Allah lindungi Nabi. Batu tersebut dihalang, melalui Allah timbulkan satu batu melalui dinding Kaabah tu, tak terkena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Okey. Seterusnya, sekarang ni kita tetap boleh solat, cuma kita solat di rumah. Okey. Indahnya, rindunya suasana untuk kita solat secara berjamaah. Tetapi kita kena ikut suasana yang ada sekarang ni, dan kita kena nangis banyak-banyak dengan Allah. Ya Allah, izinkanlah kami kembali kepada keadaan sebelum ni. Okey, terus. Ara'aita in kana 'alal huda. Okey. Allah tanya, okey, macam mana ada orang yang boleh halang orang lain solat, sedangkan solat ni adalah perkara yang paling tinggi. Ni au amara bittaqwa. Dan solat ni adalah perkara yang Allah perintahkan kepada kita. Okey. Betul, Allah tanya lagi. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apa pendapat orang yang dah lah tak nak solat, lepas tu kerja dia menghalang untuk buat kebaikan. Okey, sebab itulah penting ilmu. Sesungguhnya Allah kata apa? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah mereka tahu Allah adalah
CCTV. Allah sentiasa melihat dan tahu apa kita buat. Kerana apa? Kerana orang yang menghalang ataupun Abu Jahal yang menghalang Nabi SAW untuk solat, orang inilah akan menjadi ciri-ciri untuk mendapat neraka. Okey, ciri-ciri untuk mendapat neraka. Dan mereka ni Allah akan beri balasan neraka untuk mereka. Dan terus nasiyatin kadhibah. Nasiyatin kadhibah. Orang yang menghalang untuk orang kebaikan sampai Allah akan bawa, iaitu ubur-ubur mereka untuk yang mereka mendosai ke neraka. Kalau dia tidak bertaubat. Allahu akbar. Subhanallah. Dan si malaikat apa yang akan mengazab orang yang menghalang orang solat ni? Iaitu malaikat Az-Zabaniyah. Malaikat Az-Zabaniyah. Dan akhir sekali, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Okey. Sekali tidak, jangan kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah diri Allah. Ayat ni ceritakan walau bagaimana keadaan kita pun, kalau ada orang halang untuk kita solat, maka Allah perintahkan tetaplah solat. Okey? Dan solatlah, dan janganlah kita layan orang yang untuk menghalang untuk solat. Dan walaupun banyak dugaan, kita teruskanlah solat dalam keadaan apa juga keadaan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini tentang surah Al-Alaq. InsyaAllah semoga dapat sesuatu, okay? Semoga dapat sesuatu kebaikan dan semoga dapat satu manfaat tuan-tuan puan-puan, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan insya-Allah kita tutup dengan doa. Yang baik datang pada Allah, yang kurang lemah datang pada kelemahan saya. Semoga Allah rahmati kita bersama-sama dan kita ambil pengajaran kesimpulan daripada tadabbur surah Al-Alaq pada pagi ini. Kita kena terus sentiasa kita belajar, kerana bila kita berhenti belajar, kita takut-takut kita ada perasaan kita bagus dan kita selesa dengan apa yang kita ada. Jom kita doa sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار الجحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Okey semua,
yang baik datang pada Allah, yang kurang dan lemah datang pada kelemahan saya. Minta maaf atas kesilapan, kekurangan, kelewatan tadi. InsyaAllah kita teruskan. Kita niat supaya Allah sentiasa bimbing kita. Kita serahkan hidup kita kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita hidup ni untuk mati. Kita hidup ni adalah untuk kita mati. Orang beriman, mereka tak sabar untuk merasai kematian, kerana kematian inilah yang akan kematian ini adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. Orang beriman, mereka tak sabar untuk mati kerana mereka nak merasai nikmat kehidupan selepas hidup. Kerana kita apabila bermulanya kematian kita, maka bermulalah kehidupan kita yang hakiki selama-lamanya, iaitu kehidupan akhirat. Yang mana satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kita hiduplah untuk kita nak mengumpul segala amalan kita, kerana bekalan ataupun amalan kita ini menjadi bekalan untuk kita nak bawa di syurga nanti. Mudah-mudahan kubur kita menjadi taman-taman syurga, dan mudah-mudahan Allah rahmati kita dan kita masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Wallahualam. InsyaAllah ada apa-apa soalan? Kalau apa soalan mungkin, kalau tak ada soalan, InsyaAllah kita undur dulu. Sebab selepas ni kita ada slot one page with tajuk bersama dengan Ustazah Dini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang menaja kita punya slot program kita pada pagi ini. Dan begitu juga untuk siapa lagi yang nak menaja, jemput boleh sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan semoga dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Ada soalan? Kok ada soalan pada pagi ni? InsyaAllah. Kak Sarmina, terima kasih semua. Izinkan saya menyantuni tuan-tuan perempuan. Saya juga masih kalau ada kekurangan, kalau ada kesilapan, mohon teguran. InsyaAllah mudah-mudahan terbaik semua bersama pada pagi ini. InsyaAllah. Kita jumpa malam nanti ya. Slot pukul 10 malam, slot Samuka insya-Allah. Okey, hidup untuk mati Kak Ainul Mardiah. Subhanallah. Terima kasih Kak Izara, Abang Ismail Khatib, terbaik Abang Ismail. Kak Wati, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, Kak Asia Osman, dan semua tuan-tuan puan dari Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei ataupun dari mana-mana sahaja kita berada, syukur Allah kumpulkan kita sama-sama. Terbaik semua. Wallahualam. Okey, selamat berhujung minggu. Salam duha bagi siapa yang ada kelapangan. Jom kita solat duha sama-sama. Okey, terbaik Said Muhammad Amin Sasa, terbaik. Kak Saudah Abdul Wahab, Kak Hamidah Abdullah, Kak Ana Husin, dan semua insya-Allah. Jumpa lagi. Wallahualam. Assalamualaikum. Ustaz, bila boleh bayar korban? Oh, okey. Untuk korban selewatnya 17 Julai. 17 Julai. Jadi tuan-tuan perempuan, siapa yang nak melaksanakan korban, jom pakat-pakat kita korban insya-Allah ya. Okey, baik. Jumpa lagi. Dunia ini tempat persinggahan, betul. Kak Ana Hussein, insya-Allah jom sama-sama kita. Okey, Ustaz, kalau kita belajar dalam online, okey ke Ustaz? Afdal, seeloknya kita belajar berhadapan di depan guru. Itu yang sebaiknya. Okey, sunnatul Rasul, kita belajar berhadapan dengan guru. Itu yang sebaiknya. Tetapi dalam keadaan kekangan yang ada sekarang ni, belajar secara online dah jadi satu kebiasaan. Jadi belajar online bukan satu benchmark ataupun satu ruang untuk kita bermudah-mudah dalam belajar. Tetap belajar walaupun secara online. Kita jaga adab, kita niat dengan betul. InsyaAllah proses tu tetap akan berlangsung seperti biasa. Terima kasih semua. Abang Ridwan Ismail, Kak Halijah dan semua family Majid Tenten terbaik. Wallahualam.